أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ni insya-Allah kuliah ta'amil kita untuk surau Nurul Ulum Kampung Sungai Sirih, iaitulah kitab Matn al-Badran yang berkaitan dengan solat, iaitulah rukun yang ke-11, iaitulah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala, rukun yang ke-11 ialah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujungnya, dan duduk untuk membaca selawat berdasarkan apa yang akan dihuraikan nanti insya-Allah. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk tahiyat akhir adalah rukun. Sebab itulah bila mana kita duduk tahiyat akhir, maka kita dikehendaki berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kata ulama, jasa baginda memang tidak terhingga dalam menyelamatkan manusia. Oleh itu adalah menjadi keutamaan kepada kita untuk berselawat, untuk mendoakan keselamatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita doakan keselamatan, kesejahteraan ke atas baginda. Doa ini kita paparkan dalam selawat yang kita baca di perakhiran doa tahiyat, iaitulah kita akan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampailah habis. Mana kita membaca, kita menyebut doa, iaitulah ya Allah, Allahumma, ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau telah berikan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, dan berkatilah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah berkati Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala, bila mana kita selesai membaca tahiyat, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, setelah selesai kita memuji Allah, memohon diberikan petunjuk ke jalan yang lurus, memohon diberikan kemudahan hidup di dunia, memohon agar diampunkan segala dosa, memohon keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, maka solat yang kita tunaikan akan berakhir dengan salam. Namun diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sebelum salam baginda membaca induk istighfar, meminta ampun daripada Allah Taala daripada segala dosa, sama ada yang dilakukan di masa lalu atau di masa akan datang, sama ada dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau yang dilakukan secara terang-terangan, malah apa sahaja dosa yang Allah lebih mengetahuinya daripada kita. Maka sebelum salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh supaya kita membaca iaitulah istighfar. Doa ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana kita akan membacanya sebelum kita memberi salam, iaitulah Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Jadi sebelum kita memberi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh supaya kita berdoa, iaitu berdoa meminta ampun daripada Allah dalam solat. Iaitulah kerana solat itu adalah umpama bila mana kita solat, kita umpama kita mandi. Umpama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat itu bahawa umpama kita mandi 5 kali sehari semalam di dalam sebatang sungai yang mengalir di hadapan rumah kita. Sudah pasti tidak ada kotoran lagi yang tinggal. Begitu juga solat 5 waktu sehari semalam, mudah-mudahan tidak ada lagi dosa yang tinggal. Sebab itulah sebelum salam Nabi sallallahu alaihi
wasallam suruh supaya kita membaca istighfar, mohon ampun. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkanlah aku, ma qaddamtu, dosa yang aku lakukan masa lalu, wa ma akhartu, dan dosa yang aku lakukan kemudian, wa ma asrartu, dan dosa yang aku lakukan secara terang-terangan, wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu, dan dosa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi, dan dosa yang engkau lebih tahu daripada aku. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkaulah Tuhan yang dahulu dan engkaulah Tuhan yang kemudian. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, bila mana kita sebelum salam kita membaca doa ini, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa anta muakhiru, la ilaha illa anta. Itulah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana kita ini tak lari daripada dosa. Dan seterusnya kata ulama, setelah memohon ampun daripada Allah secara keseluruhan dan tidak ada lagi dosa yang kita tidak mohon keampunan daripadanya, maka kita keluar daripada solat dalam keadaan tenang dan damai. Allahu Akbar. Yakin bahawa Allah telah menghapuskan segala dosa kita dan Dia menerima solat yang kita lakukan sesempurnanya. Ini kerana antara syarat doa dimakbulkan oleh Allah ialah orang yang berdoa hendaklah yakin Allah menerima atau memakbulkan doanya. Sekiranya ada dalam diri kita ragu-ragu, sekiranya ada ragu-ragu dalam diri kita sama ada solat yang kita tunaikan diterima atau tidak, maka dikuatiri solat yang mengandungi berbagai jenis doa permintaan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, kerana solat ini adalah sebagai kita sedang berbicara dengan Allah Ta'ala, maka naklah kita berbicara dengan Allah Ta'ala dengan penuh khusyuk, dengan penuh rasa kita ni hina, rasa kita ni ya Allah lemah, rasa kita ini tidak ada kuasa. Kita ini sentiasa kita mohon kepada Allah, kita berbicara dengan Allah, iaitulah kita sedang mohon kepada Allah bila mana kita solat subuhnya, solat zuhurnya, solat asarnya, solat maghribnya, solat isyaknya, kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah solat itu adalah untuk memberikan kepada kita supaya jiwa kita kuat, kerana hati jiwa kita ni milik Allah. Sebagaimana firman Allah, wa aqimis solah innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Firman Allah, dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, solat itu Allah Ta'ala jadikan solat itu bila mana bulan Rejab, Nabi SAW menerima sendiri solat daripada Allah Ta'ala, naik ke Sidratul Muntaha sampailah ke atas Allah, menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana solat itu Allah Ta'ala ingin bina kekuatan. Bila mana kita solat, maka mudah-mudahan dengan kita solat Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan jiwa dalam diri. Mudah-mudahan kita berupaya menahan diri daripada melakukan perkara-perkara maksiat, melakukan dosa sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Kerana bila mana kita solat, maka di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri kepada kita hati kita kuat, jiwa kita kuat. Kerana sesungguhnya solat itu kamu akan berupaya mudah-mudahan menahan diri daripada melakukan dosa besar dan dosa kecil dengan sengaja dan dalam keadaan tahu terhadap kesalahan perbuatan tersebut. Dengan memiliki kekuatan inilah Allah Ta'ala beri kepada kita solat itu 5 waktu itu. Dengan memiliki kekuatan ini, seseorang itu mudah-mudahan dia akan hidup dalam keadaan beragama. Ini kerana solat itu adalah ibadah yang dikhususkan oleh Islam kepada umatnya. Untuk apa? Untuk menyuburkan, untuk mengekal dan menyuburkan agama dalam diri. Sebagaimana yang diberitahu oleh para ulama yang terdahulu. Agama pula penting dalam hidup kita, kerana agama itu adalah satu keperluan yang amat penting. Bukan penting, yang amat penting. Agama pula adalah keperluan yang amat penting, paling penting bagi menjamin kelangsungan hidup di dunia dan di akhirat. Nabi SAW menyatakan solat itu
jangan kita abaikan, jangan kita tinggalkan. Walaupun kita kadang-kadang lalai, kita kadang-kadang tak khusyuk dan sebagainya, tapi tetap kita melaksanakan solat itu. Kerana ia adalah kekuatan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan solat itu, jangan kita tinggalkan. As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat adalah tiang. Solat adalah tiang agama. Sesiapa yang mendirikannya bermakna dia telah mendirikan agama, dan sesiapa yang meninggalkannya bermakna dia telah meruntuhkan agama. Sebab tuan-tuan yang dimulakan Allah Ta'ala, bila mana kita solat, maka kita sedang berbicara dengan Allah Ta'ala. Kata ulama bahawasanya, hendaklah kamu menjaga akan ruh solat, iaitu ikhlas, dan menghadirkan hati dalam keseluruhan pergerakan solat, serta menjadikan hati dalam keadaan solat itu memahami makna-makna dalam solat. Hendaklah kita belajar memahami makna-makna dalam solat. Sebab itulah solat ini perlu kita belajar. Maka janganlah kamu sujud, janganlah kamu rukuk, melainkan ketika itu hati dalam keadaan khusyuk dan tawaduk, bertepatan mengikut pergerakan zahir kamu. Hal ini kerana yang dikehendaki dalam solat ialah tunduk hati, bukannya tunduk anggota badan sahaja. Dalam solat ini dia akan hati kita, bukan sahaja kita rukuk, kita sujud, tapi hati kita nak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu kata dalam kitab, janganlah kamu berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sedangkan dalam hati kamu terdapat sesuatu yang lebih agung daripada Allah Ta'ala. Dan janganlah kamu berkata wajjahtu wajhiya lilladzi, aku menghadapkan wajahku kepadanya, melainkan setelah hati kamu benar-benar menghadap Allah dan menolak perkara-perkara selain Allah dari dalam hati kamu. Dan janganlah kamu berkata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, surah Al-Fatihah ayat 2, melainkan hati kamu dilimpahi dengan rasa kesyukuran nikmatnya kepada kamu dan seronok dengan berita-berita gembira. Dan seterusnya kata ulama, janganlah kamu berkata wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Tetapi bila mana kita solat, kita tidak yakin. Sebab itulah, melainkan kamu benar-benar merasa dhaif, merasa lemah, serta mengakui bahawa kamu serta orang lain tidak memiliki apa-apa kekuasaan pun terhadap segala sesuatu. Sebab itulah dalam solat itu, mudah-mudahan bila mana kita solat bersungguh-sungguh, supaya kita dapat menumpukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kita solat, kadang-kadang kita tidak khusyuk dan sebagainya, kita lalai dan sebagainya, maka ulama-ulama telah menggariskan beberapa panduan. Sekiranya kamu lalai dalam solat, lalai dalam kadar 2 rakaat, contohnya kita solat zuhur, tiba-tiba kita lalai dalam 2 rakaat itu, kita lalai, maka kamu tidak perlu mengulangi solat tersebut. Sebaliknya, fahamilah bahawa perkara-perkara sunat boleh menampung perkara-perkara fardu. Oleh itu, hendaklah kamu menunaikan solat sunat 2 rakaat. Bila mana kita solat, kadang-kadang kita lalai, kita tak khusyuk, ataupun kita difikirkan perkara-perkara yang lain, maka kata ulama, hendaklah kita tutup dengan kita solat sunat. Kerana hadis Nabi SAW, kekurangan fardu boleh ditampung oleh perkara-perkara sunat. Bila mana kita solat fardu, kita lalai, kita dibuai mimpi, ataupun kita tak dapat tumpuan dan sebagainya, maka tutuplah solat kamu dengan kamu solat sunat 2 rakaat dengan menghadirkan hati di dalamnya, bagi menampung qadar 2 rakaat solat yang kamu lalai. Justru setiap kali bertambahnya kelalaian kamu dalam rakaat solat, maka tambahlah bilangan solat sunat sehinggalah dapat menghadirkan hati kamu dalam solat. Allah, kata ulama bahawasanya, kalau kita tak lalai itu banyak dalam solat fardu, maka kita tampun dengan kita solat sunat. Contohnya 10 rakaat solat sunat bagi menampung kadar 4 rakaat yang merupakan solat fardu kamu. Bila mana kita solat fardu tu 4 rakaat, solat zuhur, solat asar, solat isyak, kita lalai, ataupun kita ada perkara-perkara dunia yang kita memikirkan dalam solat itu, maka tampunglah dengan kita solat sunat.
Walaupun 10 rakaat, contohnya kata ulama, contohnya 10 rakaat solat sunat bagi menampung kadar 4 rakaat yang merupakan solat fardu kamu. Antara rahmat Allah Ta'ala ke atas kamu ialah menerima daripada kamu tampungan solat fardu dengan solat sunat. Inilah asas dalam penjagaan solat. Sebab tuan-tuan yang dimulakan Allah Ta'ala, maka marilah sama-sama kita menjaga solat kita, kerana solat itu adalah sebagai tiang binaan kepada agama ini. Kerana di atas solat itulah terbina segala urusan-urusan kehidupan kita. Urusan kita seperti muamalat, munakahat, peraturan dan undang-undang jenayah dan sebagainya. Urusan ibadah itu, bila mana solat itu dilaksanakan dengan terbaik dan sebagainya, maka perkara-perkara lain pun akan baik, insya-Allah. Sebab itulah Sahuria di samping mempelajari 13 rukun solat untuk kesempurnaan ibadah secara zahir, juga wajib dipelajari rahsia-rahsia solat supaya sah solatnya dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dimulakan Allah Ta'ala, kerana solat itu merupakan tiang agama. Ia juga sebagai kubu kepada segala keyakinan. Bila mana kita solat, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara diri kita. Kerana orang yang berkeyakinan terhadap Allah Ta'ala pasti berkubukan dengan solat. Mustahil orang yang yakin kepada Allah tidak menunaikan solat. Mudah-mudahan solat itu menjadi kekuatan untuk benteng kepada jiwa kita. Solat merupakan tiang kepada binaan agama. Di atas solat terbina segala urusan ibadah yang lain. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dimulakan Allah Ta'ala, malah sama-sama kita di bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban ini, kita sama-sama melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kerana bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban, sebagai pintu untuk kita menyambut bulan Ramadan. Maka sama-samalah kita banyakkan solat sunat kita, banyakkan kita solat kita, baca Quran kita dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi diri kita daripada penyakit lalai. Allah Subhanahu Wa Ta'ala melindungi diri kita daripada penyakit-penyakit mengikut hawa nafsu dan sebagainya, dengan kita mendirikan solat fardu dan ditambah dengan solat-solat sunat dan sebagainya, insya-Allah. Mudah-mudahan saya rasa itulah sahaja bagi surau Nurul Ulum, insya-Allah. Mudah-mudahan sama-sama kita menjaga SOP di Selangor, PKPB, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diredai, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.